Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua hadirin, para guru. Sebelum kita mula acara yang sebenar pada jam 3 nanti, seperti biasa ya, buat masa sekarang kita akan mendengar perkongsian ringkas daripada Datuk Dr. Mahinda. Okey, acara rasmi kita akan bermula pada lebih kurang jam 3 begitulah. Penceramah kita iaitu Encik Anwar ya. Encik Anwar, apa khabar? Okey. Baiklah saya akan Khabar mulakan. baik, ya, Tuan. Boleh Ya, dengar? boleh. Okey. Terima kasih. Okey, untuk sebelum kita mula yang jam 3 nanti, uh, saya ingin mempersilakan Datuk Dr. Mahinda, tapi Datuk Dr. Mahinda tidak ada bersama kita petang ini, dia ada acara lain. Tetapi dia ada sediakan video berkaitan dengan tajuk pada petang ini yang dia akan sampaikan iaitu quotient ataupun quotient kesukaran. Okey, teknikal boleh mula ya. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kita bertemu semula pada hari ini untuk CDL Snippets ya, program Reflect On. Dan tajuk kita untuk hari ini adalah Adversity Quotient atau quotient kesukaran. Kita pernah dengar tentang Intelligence Quotient, Social Quotient, Emotional Quotient. Tapi jarang kita dengar tentang Adversity Quotient. So hari ini kita akan tinjau tentang tajuk ini. Sememangnya ada banyak penulisan tentang tajuk tersebutnya. Kalau Intelligence Quotient, kita mengukur aspek sejauh mana kita memahami sesuatu perkara yang kita belajar, bagaimana kita menyelesaikan masalah matematik atau kita mengingati sesuatu dan sebagainya. Hal untuk emotional quotient, kita sentiasa mengukur keupayaan kita bagaimana kita nak mempunyai satu talian yang harmoni dengan pihak yang lain. Dan bagaimana kita juga memenuhi nilai-nilai tertentu atau ciri-ciri tertentu, umpamanya menepati masa, bertanggungjawab, kita kejujuran, dan kita menghormati ruang lingkup atau yang dikatakan kalau di antara gender, di antara lelaki dengan perempuan dan sebagainya, kita sentiasa rasa rendah diri dan sebagainya. So itu melihat dari perspektif emotional quotient. Dan yang ketiga ialah social quotient yang boleh mengukur bagaimana kita boleh bina jaringan rakan dan boleh mengekalkan jaringan tersebut bagi jangka masa yang panjang. So kita ada intelligence quotient, kita ada emotional quotient dan kita ada social quotient. Tapi apakah the adversity quotient? Adversity quotient ni dia mengukur sejauh mana kita boleh menghadapi cabaran dalam hidup, termasuk cabaran di tempat kerja, tanpa tekanan yang terlalu tinggi, atau kita macam selalu hilang dan cepat marah. So kita adversity quotient ni memainkan peranan itu. Bagaimana dia mengukur aspek itu. Ada beberapa jenis adversity. Satu, kita lahir dengan ketidakbolehan atau kekurangan sesuatu. Ada yang lahir dengan anggota yang tidak normal dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada yang lahir yang mempunyai cabaran dari segi pemikiran, dari segi keupayaan mental dan sebagainya. Yang kedua juga kerana persekitaran. Kadang-kadang persekitaran itu boleh membawa adversity, membawa kesukaran itu. Dan ini kita boleh lihat di seluruh dunia, di mana seseorang itu berada itu mempengaruhi juga hidup mereka, dan kadang-kadang kita menghormati kerana
walaupun persekitaran itu begitu mencabar, mereka dapat menghadapi dan masih lagi boleh kadang-kadang senyum. Ya. Cuba sekarang kita bayangkan apa yang berlaku di Ukraine. So, itu akan juga menjadi satu tanda ukur tentang adversity yang dihadapi oleh masyarakat, oleh kanak-kanak dan sebagainya. Dan kadang-kadang situational ya, yang macam apa yang berlaku di Ukraine itu kerana peperangan, kadang-kadang apa yang berlaku di negara kerana pandemik yang baru berlangsung, kadang-kadang kerana ekonomi dan kadang-kadang kerana trend-trend yang berlaku ya dari masa ke semasa kerana setengah negara tu banjir itu boleh mencacatkan segala-galanya dan juga kadang-kadang adversity ini boleh muncul daripada kerja, cabaran-cabaran kerja kita. So peranan AQ ni dia boleh menjadikan kita lebih sesuai untuk menghadapi competition ke dari segi productivity, creativity, motivasi, mengambil risiko, melihat peningkatan, improvement, bagaimana nak mengekal persistence, belajar dan sanggup ya, menghadapi perubahan. So adversity ini dia boleh membina dari semua perspektif ini, boleh membuat kita menghadapi pelbagai perkara ini dalam apa jua yang kita hadapi. Dan kajian menunjukkan individu yang ada EQ yang tinggi dan SQ yang tinggi boleh mencapai sesuatu dalam hidup lebih baik daripada orang yang mempunyai IQ yang tinggi. So EQ dan SQ memainkan peranan yang penting juga bagi sekolah. Jangan kita hanya nak berfokus kepada IQ. Sebab itu aktiviti co-akademik adalah penting supaya kita boleh bina EQ dan SQ pelajar kita. Dan kajian juga menyatakan orang yang mempunyai IQ yang tinggi kadang-kadang boleh digajikan oleh orang yang lebih tinggi EQ dan SQ walaupun IQ dia sederhana sahaja. So ingat, EQ mencerminkan personality kita, karakter kita. SQ mencerminkan karisma kita. Kalau kita boleh buat amalan-amalan, lakukan amalan-amalan yang boleh membawa peningkatan dari 3Q ini, IQ, EQ dan SQ, dan ini akan juga memperhebatkan lagi juga AQ kita. So jangan lupa lihat amalan yang terbaik untuk bina EQ, SQ dan IQ. So ibu bapa harus memberi peluang kepada kanak-kanak untuk terlibat dengan pelbagai jenis aktiviti. Kerana itu akan memperhebatkan lagi AQ mereka. Beri mereka tugas-tugas rumah. Kerana itu juga akan membina AQ mereka selain daripada sukan dan aktiviti-aktiviti lain. Walaupun kita fokus di sekolah dan kita selalu membicarakan tentang IQ, tapi jangan lupa tentang EQ, SQ dan AQ. Dan aktiviti-aktiviti yang kita jalankan akan membantu membina kesemua EQ, SQ, AQ dan IQ. So kanak-kanak sepatutnya boleh digalakkan untuk melakukan aktiviti secara tersendiri oleh ibu bapa khususnya dan juga oleh guru. Tapi kalau aktiviti itu bahaya, maka kita awasi dan kita bimbing mereka. Tapi bina keyakinan mereka bagaimana supaya keempat-empat quotient ini boleh terbina, boleh wujud dalam kalangan
anak murid kita, iaitu IQ, Intelligence Quotient, EQ, Emotional Quotient, SQ, Social Quotient, dan AQ, Adversity Quotient, walaupun apa cabaran yang mereka hadapi. Akhir sekali, saya nak akhiri dengan satu ungkapan yang dikatakan, do not prepare the road for our children, but prepare our children for the road. Artinya, kita tidak boleh tentukan apa masa depan kita. So, baik kita sediakan mereka untuk apa jua masa depan yang akan mereka hadapi. Dan mereka boleh adjust dengan masa hadapan yang mereka akan lalui atau apa jua cabaran yang akan mereka lalui. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada hari ini. Jangan lupa adversity quotient. Jangan kita selalu mengutamakan IQ saja, tapi keempat-empat ini adalah penting, iaitu intelligence quotient, emotional quotient, social quotient, dan adversity quotient. So, tuan-tuan dan puan-puan, ungkapan yang saya selalu bacakan, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Tak semestinya buku, ilmu itu boleh diperolehi daripada pelbagai sumber, termasuk internet, daripada makalah, majalah, jurnal, dan kadang-kala mungkin daripada perbualan yang profesional yang kita ada bersama rakan kerja kita. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dato' atas sesi snippets tadi yang sungguh bermakna dan saya percaya telah memberi inspirasi kepada kita semua. Semoga kita terus mengurak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi dan berwawasan. Selamat petang dan Assalamualaikum kepada Dato' Dr. Mahinder, Dato' Dr. Amin, Dr. Zalina, Koordinator CDL Penyelaras CDL Hands-on Session bagi Semenanjung Malaysia, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Selamat bertemu buat julung-julung kali dalam sesi Cikgu Mata Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mata Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on adalah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangkitkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Pendaftaran adalah secara percuma. Boleh melayari www.connectingdots.my. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis sekitar jam 3 hingga 4:30 petang. Perkongsian adalah secara hands-on. E-sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi ini. Seterusnya, saya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan cikgu yang akan berkongsi dengan kita pada petang ini, iaitu Cikgu Anwar bin Awang Ismail yang berasal daripada kampung Benoni Papar, telah berkahwin dan 4 orang anak, bertugas sebagai pegawai SISC Plus Sains dan Matematik PPD Papar. Subjek yang diajar adalah matematik dan matematik tambahan. Pengalaman mengajar sekolah rendah 9 tahun, sekolah menengah 7 tahun. Ketua unit akademik PPD Kudat 4 tahun, sebagai SISC Plus 10 tahun. Tajuk yang akan beliau kongsi bersama kita pada petang ini adalah Headcount Pemangkin Kemenjadian Akademik Pelajar. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Encik Anwar ini sebenarnya adalah pakar dalam headcount, telah memberi impak kepada kemenjadian kepada murid. Headcount yang telah diinovasi bermula pada tahun 2015 di Sabah, sehinggalah tahun 2019 pengembangannya sehingga kini. Ya. Pakar headcount yang sudah diinovasi di Sabah dan seterusnya telah ke Semenanjung Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Cikgu Anwar untuk memberikan perkongsian beliau. Sekian.
Dipersilakan, Cikgu Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada petang ini kita dapat bersama untuk satu sesi iaitu sesi perkongsian headcount, headcount inovasi, di mana headcount pemangkin kemenjadian akademik pelajar itulah tajuk yang dipilih untuk saya sampaikan pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengarah-pengarah dalam CDL yang sudi untuk berkongsi dengan saya pada petang ini bagi memperkembangkan lagi ilmu headcount ini kepada semua sekolah-sekolah, kalau boleh di seluruh negara kita, insyaAllah. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anwar bin Awang Ismail, berasal dari Kampung Binoni Papar, Sabah. Pegawai SISC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Papar. Telah bertugas selama 31 tahun dalam tugasan sebagai seorang pendidik. Sebenarnya saya mula mengamalkan headcount ini pada tahun 2009. 2009 di mana saya telah berkongsi ilmu headcount ini bersama dengan rakan-rakan daripada PPD Lawas Sarawak, dan dari sana kita mendapat idea untuk kita kembangkan lagi ilmu ini, sehinggalah pada tahun 2013 saya telah wujudkan satu inovasi untuk headcount ini, dan kami telah mula menggunakan di daerah Kudat sebagai rintis sehingga kami berjaya. Dan saya telah kembangkan headcount ini pada tahun 2019 ke seluruh negeri Sabah, dan alhamdulillah sehingga kini kita telah berkongsi dengan beberapa PPD dan beberapa sekolah di Sarawak dan di Semenanjung Malaysia, insyaAllah. So kita mulakan dengan 5 perkara ini. Ini adalah biasa perkara yang selalu saya bawa apabila saya dijemput untuk berceramah dalam headcount. Untuk pengetahuan semua pendengar, semua rakan-rakan yang berkongsi pada hari ini, saya baru balik daripada SMK Bongkol Pitas. Sebenarnya hari ini, pagi tadi saya sempat berkongsi dengan rakan-rakan kita di SMK Bongkol Pitas, dan hari Selasa saya berkongsi dengan rakan-rakan guru kita di SMK Matunggung dan SMK Sikuati 2 Kudat, dan kemarin saya berkongsi dengan rakan-rakan pengetua dan penolong kanan di PPD Pitas dan di SMK Pitas. Hari ini pagi tadi saya bersama dengan rakan-rakan guru di SMK Bongkol Pitas, dan saya kembali ke KK baru sampai, dan saya terus masuk dalam Google ni. Baik, pertama yang paling penting bagi kita ialah niat. Apabila niat kita betul, insyaAllah Allah akan bantu kita. First, niat kita kerana Allah Ta'ala. So itu niat paling penting. Maknanya apapun berlaku, insyaAllah Allah akan bantu kita. Yang kedua, letaklah sasaran. Apabila kita bawa headcount ini, saya letak sasaran saya yang paling utama, saya nak bantu negeri saya. Saya nak bantu negeri Sabah. Saya nak bantu seberapa banyak sekolah yang boleh kita bantu untuk kita sebarkan headcount ini. Dan yang ketiga ialah kita fokus. Bagaimana kita fokus untuk mencapai sasaran tadi. Dan yang paling penting ialah komitmen kita. Komitmen kita. Sebab ini adalah perkongsian. Contoh, kalau saya keluar daripada tugasan daerah saya, maknanya saya kena drive sendiri, tanpa ada tuntutan perjalanan. Dia terpulang saja kepada sekolah itu, untuk berikan kita tambang apa semua. So dia tidak banyak menguntungkan. Cuma atas rasa niat yang baik dan sasaran yang saya ingin capai, so komitmen itu. Dan yang paling penting konsisten. So, saya dah mengamalkan perkara ini lebih 10 tahun. So untuk konsisten dalam perkara ini menyebabkan kita lebih mahir. So itu 5 perkara yang biasa saya amalkan. Baik, objektif pembentangan saya pada hari ini, pertama kita nak terangkan kenapa perlu analisis data. Analisis data ni dalam sekolah kita banyak data yang kita ada, tapi adakah data itu digunakan? Adakah data itu dianalisis untuk kita memajukan apapun faktor
pencapaian pelajar ke, disiplin pelajar ke, kehadiran pelajar ke, adakah data-data itu digunakan? Biasanya data-data itu hanya dipamerkan atau hanya untuk dibuat laporan tanpa diguna pakai. So kita gunakan tapak headcount ini untuk mudahkan pihak sekolah. Yang kedua, kita nak terangkan bagaimana pengurusan analisis data ini boleh meningkatkan, menjadi pemangkin kepada kemenjadian pencapaian akademik anak-anak kita di sekolah. Bukan hanya kepada pelajar-pelajar yang berada di kelas peperiksaan, tapi kelas-kelas lain. Sama ada di kelas sekolah rendah atau di sekolah menengah. Kita gunakan headcount ini bukan untuk persaingan, tapi untuk kita meningkatkan pencapaian pelajar tersebut. Yang ketiga ialah menjelaskan bagaimana headcount boleh merangka siapa sasaran yang paling tepat untuk kita laksanakan intervensi. Biasanya kita buat intervensi secara menyeluruh, tapi keberkesanan. Bila kita tidak fokus kepada sasaran yang sebenar, maka intervensi kita itu sia-sia. Yang keempat, kita nak jelaskan bagaimana headcount boleh membantu PDPC cikgu secara berkesan. Bagaimana headcount membantu kecemerlangan dan keberkesanan PDPC guru. So saya selalu tekankan kepada rakan-rakan guru yang ingin memohon guru cemerlang, yang berhajat untuk guru cemerlang. So gunakan headcount ini sebagai tools kita. Itu ada 4 objektif. Baik, saya bawa dulu apa pengertian analisis data. Mengikut Vaughan dan Taylor pada tahun 1975, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau idea seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberi bantuan kepada tema dan hipotesis tersebut. Maknanya data itu penting. Bila kita proses data, bila kita analisis data, kita akan dapat merumus satu hipotesis, iaitu satu idea. Apa yang perlu kita lakukan? Data tidak bercakap, tapi data itu memberikan perolehan sesuatu kepada kita. Pattern pula kata pada tahun 1980, analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar. Betul. So bila kita analisis data, kita akan nampak pola-pola tertentu dalam beberapa kategori. Leksi pula tahun 2000 menyatakan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan suatu uraian dasar hingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Itu yang saya kata, data tidak bercakap. Tapi apabila kita analisis data, kita akan nampak satu pola. Dan data itu akan memberikan kita saranan apa yang perlu kita lakukan. Bukannya sekadar laporan, bukan hanya sebagai data maya ataupun data mati. Data yang boleh memberikan kita sesuatu. Ini yang paling penting. Banyak data di sekolah. Tapi hari ini kita fokus kepada data-data pencapaian pelajar. Contoh PBD. Adakah data-data PBD itu digunakan untuk meningkatkan tahap penguasaan pelajar kita? Okey. Kalau dalam bahasa Sabah, apa ini headcount? Kita kata, alah headcount lagi. Apa ini headcount? Kan? Kalau yang guru-guru lama dia dah tahu headcount. Alah, headcount dalam SAPS pun ada headcount. Dalam banyak situasi headcount pun banyak kita boleh pakai. Tapi bagaimana headcount itu kita gunakan? Baik, apa itu headcount? Yang pertama, kita akan tengok bahawa headcount ialah proses mengenal pasti, merasionalkan dan menjustifikasikan penentuan ciri-ciri keupayaan pembelajaran bagi setiap pelajar. Itu yang paling penting. Maknanya setiap pelajar ini mempunyai ciri-ciri keupayaan pembelajaran yang berbeza, yang tidak sama. Supaya kita sebagai seorang guru dapat menyenaraikan, menetapkan unjuran ke mana kita nak bawa pencapaian subjek kita bagi setiap pelajar itu.
Baru betul. Maknanya kita dah menetapkan ke mana kita nak bawa pelajar ini berdasarkan kepada ciri-ciri keupayaan yang kita kenal pasti. Okay? Itu fungsi headcount sebenarnya. Baik, mengapa headcount? Yang pertama kita nak melihat keupayaan sedia ada setiap murid. Guru boleh melihat setiap murid, sama ada murid tahun 1 yang masuk, kita dah tahu. Melalui pemerhatian kita dah tahu. Okey, murid ini potensinya pada tahap mana. Okay? Baru kita unjurkan, kita nak bawa ke mana ke hujung tahun nanti. Setelah setahun kita ajar, apa yang akan jadi? Okey. Baik. Dan kalau kita dah tahu potensinya, ke mana kita nak bawa, maknanya lebih mudah kita nak bagaimana kaedah atau pendekatan yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita tengok menilai potensi setiap pelajar yang dapat digarap. Bila kita tahu potensi asal, baru kita tahu ke mana kita nak bawa. Contoh, pelajar ini pada TP2. Kan? Kalau kita usahakan, adakah kita akan dapat sampai pelajar ini kepada TP5? Boleh ke tidak? Jadi, melalui headcount ini, kita boleh nampak ke mana kita nak bawa. Okey, saya nak bawa pelajar ini daripada TP2 ke TP4. So, baru kita rancang apa program yang sesuai untuk mereka. Kita rancang program yang sesuai dengan kebolehan, dengan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat. Alright? Untuk tujuan postmortem, tindakan penambahbaikan, sebab kita gunakan headcount ini secara menyeluruh. Saya terus terang, saya dah gunakan headcount ini lebih 10 tahun. Tapi penguasaan headcount yang saya guna, tapak yang saya inovasikan itu, saya hanya gunakan setakat ini dalam 70 ke 80%. Maknanya ada lagi 20% yang saya masih belum gunakan untuk bantu sekolah. Dan yang terakhir, pemantauan, penilaian boleh dibuat oleh PGB, GPK, KP dan guru kelas secara saintifik. Kita nak bantu, kita nak bantu SLT, kita nak bantu MLT, bagaimana mereka berfungsi dalam menentukan pencapaian anak-anak kita. InsyaAllah. Baik, proses headcount. Ni kita tengok proses dulu. Ni paling mudah. Dari sedia ada kepada yang kita jangkakan. Maknanya kita mengenal pasti perkembangan pelajar itu. Setiap individu murid daripada sedia ada kepada yang kita jangkakan. Yang kedua, daripada lemah kepada yang baik. Kalau dalam bentuk grade dulu, mungkin daripada grade E kepada grade C. Dulu. Sekarang mungkin daripada TP1 kita nak naikkan kepada TP3. Mungkin. Kan? Okay? TOV kepada ETR. Ini kita masuk bahasa headcount. Yang kita panggil take off value dan expected targeted result. Kemana kita nak bawa pelajar kita? Okey, apa itu TOV, apa itu OTR, apa itu ETR? Okey, TOV ialah take off value. Itu markah ataupun potensi asal pelajar ini. Ini sebab dia guna bahasa lama. Okey, kita gunakan bahasa lama, jadi markah peratus take off seorang murid atau bilangan peratus take off mata pelajaran, status semasa lah. So, potensi asal. So, ETR, expected targeted result, sasaran yang ingin kita capai. Kemana kita nak bawa anak-anak kita ni? Di akhir nanti, di penghujung tahun pembelajaran itu, sesi pembelajaran itu kita nak bawa dia ke mana? Setelah kita ajar dia mungkin dalam 9 ke 10 bulan. Okay? Tapi yang selalu kita lupakan dalam headcount, ialah OTR, Operational Targeted Result. Ataupun ada setengah-setengahnya menggunakan OTI, Operational Targeted Increment, peningkatan yang kita ingin capai. Yang ini maknanya kita boleh buat sama ada 2 kali setahun, 3 kali setahun, kita nak tengok. Sebab dalam aliran, contoh 9 bulan, every 3 months kita akan tengok pencapaian pelajar itu. Iaitu menjadi petunjuk prestasi seorang murid atau mata pelajaran yang akan kita bandingkan dengan pencapaian sebenar bila kita buat pentaksiran. Sama ada pada suku pertama, suku kedua atau suku ketiga. Biasa kalau kelas peperiksaan contoh macam SPM, kita buat suku 1, suku 2, suku 3. Maksudnya kita ada AR1, actual result 1, actual result 2 dan actual result 3. So, setiap actual result tu akan ada OTR.
ya, iaitu perbandingan untuk kita lihat sama ada pelajar kita tu on track or out track. Itu yang kita akan tengok. Baik. Proses head count ni proses berdasarkan biasanya kita akan ada 3 kali pentaksiran di pertengahan. Tapi kalau dalam PBD kita cuma ada sekali pentaksiran awal dan 1 kali pentaksiran akhir, no problem, kita boleh ubah. Okay? Ataupun sekolah tetapkan kita juga ada 3 pentaksiran, memudahkan kita membuat intervensi. Every 3 month kita akan buat pentaksiran, 3 bulan kita akan buat pentaksiran. So, between the pentaksiran itu, antara pentaksiran yang pertama dengan kedua tu akan ada intervensi. Begitu juga antara pentaksiran kedua dengan ketiga akan ada intervensi. Between antara pentaksiran ketiga dengan keempat pun ada intervensi. So intervensi 1, 2, 3 ini tidak sama. Tidak sama. Dia tidak akan sama. Sebab dia akan berdasarkan kepada dapatan kita pada setiap actual result yang kita akan dapat. Dia akan berdasarkan kepada data-data tertentu. Alright? Baik. Ini adalah carta aliat. Maknanya kita bermula, kita kena ada satu take off value, nilai asal. Masa proses take off value ni sama ada kita membuat diagnostik ataupun kita berdasarkan kepada keputusan tahun sebelum. But kalau PBD tidak boleh. Dia mesti berdasarkan kepada tahun semasa. Maknanya guru akan melihat TOV ini kepada pencapaian tahun semasa pelajar. Dia tidak boleh bawa dari TP daripada tahun 2 ke tahun 3. No, tidak boleh. Dia berbeza. Okay? Lepas tu baru kita tetapkan apa expected targeted result yang kita ingin capai pada penghujung. Dan kita buat PDP. Dalam PDP itulah berlakunya intervensi. Intervensi khusus yang kita akan buat. Kita dah kenal pasti siapa pelajar, tahap ini, tahap sederhana, tahap tinggi, siapa pelajar itu kita dah tahu. Maknanya kita akan buat intervensi berdasarkan kepada potensi mereka. Dan kita buat penilaian. Bila buat penilaian, pasti ada analisis, kita buat postmortem. Dari postmortem itu kita balik kepada intervensi. Begitulah sehingga tamat 3 atau 4 kali intervensi. Okey cikgu, yang ini saya akan serah dengan cikgu. Cikgu boleh ambil daripada Google Drive yang sudah disediakan oleh pihak penganjur. Baik, kita pergi pada head count inovasi. Okey, kalau ada pertanyaan boleh masukkan dalam chat ataupun boleh bertanya di akhir nanti. InsyaAllah kita ada interaksi. Tapi kalau tak sabar juga, mau tanya juga dalam saya punya proses ini boleh. Boleh, tiada masalah. Okey, kita pergi pada headcount inovasi. Di mana saya inovasikan headcount asal itu? Okey, sebelum tu ni bukan minta puji tapi kita kena bagi tahu dulu. Kita kena bagi tahu headcount kita ni sudah diiktiraf. Maknanya saya dah bentangkan dah dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Negeri Sabah bilangan 4 2019. Iaitu pada 12 hari bulan November 2019 saya dah dalam kurikulum di JPN Sabah. Okay. Saya dah bentangkan perkara ni. Maknanya telah diluluskan dan pengarah waktu itu kata boleh digunakan oleh semua PPD dan semua sekolah di Sabah. Itu sebab saya sebarkan kepada semua sekolah. Yang kedua, 2020 masa tu pandemik, saya mengikuti satu pertandingan inovasi. Saya ikut masuk pertandingan inovasi peringkat negeri, alhamdulillah dapat johan. Dan pada 2021 saya ikut satu webinar peringkat kebangsaan. Alhamdulillah headcount ini telah diberi anugerah platinum. Maknanya anugerah yang tertinggi dalam webinar tersebut. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni proses kita nak sebarkan. Okey. Baik. Isu yang kita hadapi oleh guru dalam penggunaan headcount. Pertama, tidak memahami fungsi headcount. Apa fungsi headcount? Kita tidak faham. Itu isu. Jadi headcount inovasi ini akan merungkai isu-isu tersebut. Yang kedua, kurang kemahiran menginterpretasi data, mentafsirkan data. Kita kurang kemahiran itu. Okay. Yang ketiga, tapak headcount tidak menarik dan membosankan.
Dia plan, ada warna, kan? Contoh tapak headcount dalam SAPS kita lah. So, berapa ramai guru kita menggunakan? Okay. Yang keempat, kurang keyakinan terhadap fungsi headcount boleh membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar. Maknanya, kita sendiri tidak yakin bahawa headcount ini boleh membantu ke tidak. Malah ada di kalangan guru kita kata, menyusahkan kita, menambah beban kita. Tapi kalau kita fikir bahawa headcount ini mempunyai impak yang positif kepada pelajar kita, akan memberikan impak yang positif kepada anak-anak kita, insyaAllah, ya, semua ni tidak akan berlaku. Okey, kita tengok di mana headcount inovasi ini boleh merungkai keempat-empat isu ini. Pertama, macam biasalah, kita ada satu lembaran markah pelajar. Okey, dalam setiap tapak headcount kita akan sediakan untuk setiap tingkatan tu 3 atau 4 lembaran markah. So bila kita isi lembaran markah ini, dia akan transferkan secara auto kepada analisis peperiksaan. Maknanya kalau kita ada key in 4 lembaran markah, akan ada 4 juga analisis peperiksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia transferkan kepada headcount setiap mata pelajaran. Contoh kita ada 21 mata pelajaran, maka akan ada 21 helaian headcount mata pelajaran. Dan yang ketiga, dia akan transfer secara auto kepada headcount individu pelajar. Yang ini tidak ada di mana-mana tapak headcount. Tidak ada tapak headcount di mana-mana pun tapak headcount tidak ada memberikan tapak individu pelajar. Banyak keistimewaan. So, nak guna, alhamdulillah. Okey, kita tengok. Baik, tapak yang pertama, apabila kita isikan pada lembaran markah murid, biasa kita isi markah, dia akan bagi grade, kan? Plan. Okey. Biasa bila kita isikan markah, keistimewaan headcount ini, keistimewaan tapak ini kita inovasikan mengikut warna. Iaitu akan ada warna hijau, warna kuning, warna merah, untuk khas bagi murid yang tidak menguasai. Kalau markah kita kata tidak menguasai lah. Okay? Saya ada inovasi untuk headcount sekolah rendah juga. Ada inovasi juga headcount untuk PBD. Tapi kita tidak pakai. Kita tidak gunakan. Kita gunakan hanya untuk kelas-kelas kita saja. Untuk guru-guru kita melihat bagaimana dia nak membawa pencapaian anak-anak mereka di sekolah. Okay? Yang ini khas untuk yang ada markah peperiksaan. Contohnya menengah atas lah saya bawa. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bila kita key in markah, cikgu akan dapat nampak bila key in markah yang belum menguasai itu di bawah markah 40 itu, maka dia akan ada warna. Ada 3 warna akan keluar, sama ada hijau, kuning atau merah. Maknanya itu adalah pelajar yang belum menguasai. Grade G lah kalau dalam SPM. Okay? Yang belum menguasai, dia akan ada 3 grade. Iaitu warna hijau. Kalau kita tengok warna hijau ni kebanyakan markahnya 30 ke atas. Okey. Apa fungsi dia? Sebab julat yang tidak menguasai daripada 0 sehingga 39. Julat ini terlalu besar. Jadi guru-guru kalau nak buat intervensi kepada julat yang besar ini, pelajar yang akan kita dapat ialah pelajar yang ramai. Jadi kita nak fokus kepada pelajar yang betul-betul perlukan bantuan. Maka kita pecahkan kepada 3. Yang pertama, kita kata pelajar yang markah dia warna hijau. Key in saja markah 31, tapak itu akan bertukar menjadi hijau. Maknanya dia sudah ada signal. Cantiklah jadinya macam yang tadi. Begini. So, dia tidak plan. Dia tidak rata putih semua. Putih tulisan hitam. Tidak. Dia akan ada merah, akan ada hijau. Cantiklah. Okey. Tandanya markah 30 hingga 39 dia akan berwarna hijau dan kita panggil, kita inovasi kata garanti lulus. Pelajar ni kita sentuh sikit, insya-Allah dia akan menguasai. Okey? Biasanya pelajar yang berada pada markah ini akan mendapat sekurang-kurangnya lulus, malah boleh mencapai tahap maksimum B+. Ni kalau dalam SPM jika intervensi yang dilaksanakan itu tepat. Dan mengikut pemerhatian kita, 85% pelajar dalam kategori ini insya-Allah bukan setakat lulus, malah mereka akan berada pada tahap
kepujian. Okey. Bila key in markah 20 hingga 29, dia akan jadi bertukar menjadi petak itu akan menjadi bertukar warna kuning. Itu keistimewaan. Maknanya kumpulan ini kita panggil potensi lulus. Kalaulah intervensi tepat kita buat kepada kumpulan ini, insya-Allah dia akan menguasai. Tiada masalah. Maknanya kumpulan ini 80% biasanya akan lulus. Malah ada pelajar yang mungkin akan dapat kepujian C or C+ kalau dalam SPM. Tetapi siapakah yang betul-betul yang perlukan bantuan kita? Ialah pelajar-pelajar kita yang berada pada grade kritikal. Key in antara 1 hingga 19, dia akan bertukar menjadi merah. Jadi, kumpulan pelajar yang perlu diberi fokus betul-betul ialah kumpulan yang dalam kategori ini, yang kategori gagal. Ya, kategori kritikal. Kalau ini kita tidak buat intervensi khusus kepada mereka, dalam pemerhatian kami, 80% pelajar dalam kelompok ini berpotensi untuk tidak menguasai. So, kita kena betulkan pelajar-pelajar ini. Jadi, kita bantu dulu pelajar-pelajar ini untuk dengan intervensi-intervensi yang berfokus, dengan program-program yang khusus kepada mereka supaya mereka beralih daripada merah kepada kuning. Bila sudah merah ini habis ataupun tidak ada ataupun minimum, kita anjak kepada kuning, berlakulah intervensi untuk kuning seterusnya. Jadi pelajar yang tidak menguasai itu akan menjadi kurang. InsyaAllah. Baik. Yang kedua, proses analisis peperiksaan yang kita buat secara menyeluruh. Okey, secara menyeluruh. Maknanya dia bukan hanya ada GPMP, GPS, malah dia ada bilangan dan peratus gagal G itu, dan yang gagal tadi kita pecah lagi kepada 3 yang tadi. Warna hijau GL, PL dan critical. Dia analisis ini cikgu tidak perlu sentuh apa-apa, dia auto generate. Okey, kita ambil daripada Excel. Okey, dan di bawah itu, contoh di bawah yang 10.17 tu adalah percentage untuk cemerlang, kepujian atas, kepujian bawah, lulus biasa dan yang gagal. Lulus keseluruhan. Biasanya dalam analisis kita cuma ada lulus keseluruhan. Kita tidak pecah kepada berapa persen untuk cemerlang. Sebenarnya dalam penanda-penanda inilah, petanda-petanda inilah yang boleh menjadikan kita meramalkan berapakah grade purata sama ada mata pelajaran atau grade purata sekolah boleh kita perolehi. Ini selalu kita bawa. InsyaAllah, alhamdulillah, di akhir pembentangan saya ini saya akan tunjukkan bukti-bukti tersebut. Okey, yang ini analisis peperiksaan yang menyeluruh boleh membantu pentadbir, boleh membantu SLT, boleh membantu MLT, boleh membantu guru kelas, boleh membantu guru mata pelajaran. Baik, maknanya analisis lulus gagal, GPMP dan GPS ada di sana. Okey, analisis grade, berapa yang cemerlang, berapa kepujian, berapa lulus, semua kita sediakan. Tidak perlu kira. Dan analisis grade gagal mengikut kategori yang gagal tadi, hijau, kuning, merah pun ada tersedia. Jadi kita mudahkan kerja. Jadi guru boleh sekarang ni bagaimana guru boleh membaca data itu? Memudahkan guru untuk membaca data. Kalau kita susahkan guru dengan plan yang biasa, dengan analisis yang biasa, dia tidak akan pakai. Dia tidak akan gunakan. So, kita pujuk guru guna dengan kita inovasikan mengikut warna. Dia seronok tengok warna dan dia akan guna. Oh, betul lah. Saya kena bermula intervensi dengan pelajar-pelajar yang berada pada zon kritikal. Itu antaranya. Baik, kita teruskan. Baik. Ini adalah head count mata pelajaran. Kalau kita ada 25 mata pelajaran, maka akan tersedialah 25 head count mata pelajaran. Proses inilah yang banyak saya inovasikan di sini. Di mana inovasi saya tertumpu di sini ialah kepada kaedah penetapan OTR.
operational targeted result adalah berdasarkan prestasi ujian sebelum. Okay. Dalam headcount biasa, penetapan OTR 1, OTR 2, OTR 3 ni, bila kita key in TOV, masukkan ETR, maka OTR 1, OTR 2, OTR 3 akan di-generate secara auto dan terus ada sasaran-sasaran itu untuk ketiga-tiga pentaksiran yang kita akan buat. Dia sudah ada sasaran. Tetapi kita ubah dalam headcount inovasi ini adalah inovasi yang paling besar di mana apabila kita masukkan TOV, kita masukkan ETR, hanya OTR 1 yang bertanda biru ini, yang saya bulatkan dengan warna biru itu sahaja yang akan tepat. Itu sahaja yang akan tepat. OTR 2, OTR 3 dijana juga tapi dia tidak tepat. Kenapa? Sebab OTR 2 hanya akan dijana dengan tepat apabila AR1 dikunci masuk. Apabila actual result itu dikunci masuk. Baik, kita tengok. Next slide. Apabila kita kunci masuk AR1, apa akan berlaku pada OTR 2? Cikgu tengok. Bila kunci masuk AR1, OTR 2 akan berubah. Okay. Begitu juga OTR 3 hanya akan berubah betul apabila AR2 dikunci masuk. Tengok, bila saya kunci masuk AR2, OTR 3 dia akan berubah. Itu fungsi OTR itu, dia tidak tetap awal. Dia tidak tetap awal. Dia berubah mengikut pencapaian semasa pelajar. Itu keistimewaan. Okay, itu yang pertama. Di sana keistimewaan paling besarlah. Sebab tidak ada headcount yang jenis begini. Yang menunggu. Sebab headcount biasanya dia akan tetapkan awal. Tapi ini, kalaulah pencapaian pelajar itu rendah, maka OTR seterusnya itu juga akan mengecil. Tetapi apabila pencapaian pelajar dalam peperiksaan ataupun pentaksiran sebelum itu tinggi, OTR seterusnya juga akan menyasar lebih jauh. Dan apabila dia mencapai awal, contoh macam AR2 bagi pelajar yang nombor 6 ini, apabila dia dapat 72, sedangkan ETR dia 70, maka cikgu boleh ubah ETR itu naik ke atas. Apabila dia tidak capai, jangan sekali-kali ubah ETR untuk turun. ETR hanya boleh berubah untuk naik ke atas. Sebab kita tidak mau menurunkan GP, grade purata awal atau percentage awal yang kita sudah kira. Alright. Baik, dalam AR itu, bila kunci, bukan kunci masuk di tapak ini, kunci masuk di tapak markah saja. Dia akan transfer auto. Dia akan memperlihatkan sama ada pelajar itu mencapai OTR atau tidak. Sebab kalau tidak, kita tidak nampak sama ada mereka ini mencapai OTR atau tidak. Jadi kita bagi warna hijau dan warna merah di sana. Warna hijau itu menunjukkan bahawa dia mencapai atau melebihi OTR. Maknanya pencapaian actual result dia itu melebihi OTR yang ditetapkan. Sasaran yang sepatutnya dia dapat. Dia dapat capai. Yang warna merah itu dia tidak dapat capai. Tidak dapat capai ini, yang warna merah ini, bukan semestinya dia gagal. Tidak. Bukan semestinya dia tidak capai. Tapi julat dia tidak capai itu dengan OTR itu kena lihat. Contoh pelajar nombor 2 untuk peperiksaan March, AR1 dia. OTR dia 25. Tapi dia dapat 22. Memang merah. Memang merah. Tapi julat antara 22 dengan 25 itu masih dalam lingkungan yang sama. Kecuali julat itu agak besar. Kecuali julat itu agak besar. Kalau julat itu agak besar, maknanya ada something yang tidak betul dengan pelajar tersebut. Masa dia menjawab pentaksiran. Ataupun memang dia tidak faham. Maknanya guru-guru kena tengok juga. Sama ada dia tidak faham ataupun disebabkan
masa kejadian exam tu dia ada masalah. Kita boleh nampak kalau julat itu terlampau besar. Contohnya julat itu lebih 20, lebih 15. Maknanya something yang kita perlu kaji. Dan daripada sini juga kita boleh menentukan siapa pelajar kita yang perlukan intervensi untuk bila kita analisis soalan-soalan mana yang mereka tidak kuasai lagi. Inilah yang akan menjadi kita punya tumpuan sasaran ialah pelajar-pelajar yang berada pada warna merah itu. So dia memberikan kita sedikit panduan. Dengan warna itu memberikan cikgu sedikit panduan. Okay. Alright. Next. Baik, fungsi OTR. Satu, kita nak perbandingkan antara keputusan sebenar dengan sasaran yang dijangkakan. Maknanya membandingkan antara AR dengan OTR itu dengan AR. Dia menjadi milestone kepada guru untuk mencapai ITR. Maknanya, kalaulah kita punya GP, grade purata mata pelajaran itu jauh daripada OTR yang disasarkan, maknanya sesuatu yang kita perlu lakukan. Ada intervensi khusus yang perlu kita buat. Dan siapa pelajar-pelajar yang perlu kita sasarkan. Kalau kita mencapai, maknanya ITR kita, AR kita hampir sama dengan OTR, hanya beza sedikit atau lebih, maknanya kita on track untuk mencapai ITR. Itu kelebihannya. Dan OTR ini kita boleh kata menanda sebagai penanda markah yang perlu dicapai. Maknanya kita bagi tahu pelajar, okay, next exam you kena capai. Kalau you capai ini, maknanya you akan dapat mencapai ITR yang telah kita tetap bersama. Okay. Dan menilai pencapaian semasa pelajar dan mata pelajaran. Bagi SLT kita akan dapat bahawa kita boleh nilai sama ada mata pelajaran kita pencapaian kita tu on track ataupun out track. Dan melihat kecenderungan pelajar untuk mencapai ITR, kumpulan pelajar. Kalau kumpulan yang berpotensi ni, siapa yang boleh mencapai ITR? Siapa yang tidak boleh mencapai ITR? Kita boleh nilai awal. Okay? Supaya kita menetapkan siapa sasaran yang perlukan intervensi kepada kita. Okay, cikgu, kita teruskan ya. Baik, kaedah penetapan expected targeted result yang betul. Ini saya bukan kongsi lah, tapi saya setuju dengan pendapat Datuk Dr. Amin semasa beliau menjadi KPPM bahawa sepatutnya KPI itu bermula daripada bawah, bukan bermula daripada atas. Maknanya KPI itu bottom up. Kita bermula daripada prestasi pelajar. Bila kita tahu markah pelajar kita untuk kita up ke mana, ke expected, targeted atau jangkaan yang kita boleh bawa kepada pelajar kita itu, dia akan membentuk grade purata mata pelajaran yang kita nak capai. Daripada grade purata mata pelajaran itu, bila kita kumpul, baru kita dapatkan grade purata sekolah. Daripada grade purata sekolah itu pula, bila kita kumpul semua, baru kita boleh dapatkan dia punya grade purata PPD. Untuk JPN, kumpul semua grade purata PPD, baru dapatkan grade purata KPI untuk JPN. Baru betul. Maknanya kita bermula daripada bawah. Ada tapak tu? Tidak ada. Tidak ada tapak itu. Tapi tapak itu ada pada head count kita. Kita boleh gunakan head count ini. Dan head count ini akan boleh digunakan sepanjang tahun. Maknanya kaedah penetapan ITR kita kena bermula dengan pertama yang paling penting ialah potensi pelajar kita. Dan tanyalah guru yang mengajar, dia sanggup ke tidak. Maknanya penetapan ITR itu kena guru bersama dengan pelajar. Bukan pengetua yang tetapkan. Pengetua bagi garis panduan. Dan kita tengok pendatia kita sokong ke tidak. MLT kita tu sokong ke tidak. Ini semua ada peranan. Bila pelajar tadi kita tengok juga.
peranan ibu bapa ada di sana. Peranan guru, peranan MLT, peranan SLT, sokongan pentadbir sekolah, SLT. Baru kita tengok sokongan PPD sendiri. Yang kata PPD tidak berfungsi, fungsi PPD ada di sana. Kita kena faham. So, okay, penetapan KPI ataupun ETR pelajar itu akan menjadi penetapan GPMP mata pelajaran. GPMP mata pelajaran akan menjadi grade purata sekolah. Grade purata sekolah akan menjana grade purata PPD. Ini penting. Semua kena faham. Baru kita boleh menyelesaikan masalah kita. So tidak adalah lagi KPI yang merapu, yang tidak boleh capai. Kita melihat KPI. Kita nak supaya kita punya anjakan pencapaian itu berterusan meningkat. Dan kalau perlu menyerap kegagalan, menyerap penurunan, maknanya satu penurunan yang kita kawal. Gitu. Alright. Okey, yang ini adalah headcount individu pelajar. Ini yang saya kata tidak ada di mana-mana headcount. Cikgu carilah headcount satu Malaysia ni. Cikgu tidak akan jumpa lagi. Okey, headcount individu pelajar. Okey, mana boleh digunakan sebagai pelaporan tahunan atau dialog prestasi pelajar bersama dengan ibu bapa pelajar boleh. Dan boleh menjadi sumber inspirasi ataupun motivasi pelajar. Ini saya tidak terangkanlah, tapi saya bagi tahu semuanya ini tersedia dalam headcount kita, headcount inovasi, hanya dengan mengisi satu tapak, iaitu tapak lembaran markah murid. Ada guru kita kata, cikgu banyaknya tempat mau isi, tak apalah. Kalau tak mau kita isikan. Contoh di daerah saya dulu, di daerah Kudat, kita isikan. Kita buatkan setiap setiap sekolah. Kita ada 11 sekolah menengah, kita buatkan. Semuanya ada headcount yang tersedia. Mereka tinggal pakai. Sebab kita tarik semua markah itu daripada SAPS. Sistem kita ada. Sistem kita bagus. Maknanya kita ada pengumuman, kita tidak mahu susahkan guru. Kita buatkan. Sekadar 11 sekolah, cikgu. Tahun 2021, tahun lepas, saya buatkan untuk lebih kurang, lebih daripada 500 sekolah satu Malaysia ni. Kita buatkan headcount dah. Okay. But, headcount individu. Apa fungsi dia? Boleh digunakan sebagai pelaporan sepanjang tahun. Boleh menjadi pelaporan ibu bapa. Sebab, AR1, AR2, AR3. Kalau kita laporkan AR3, biasanya kita laporkan AR3 sahaja. Tapi AR1, AR2 entah ke mana. Tapi kalau guna headcount ini, contoh ini tadi, dia tidak akan lari. Akan kedapatan pelajar. AR1 dia berapa, AR2 dia berapa, baru dia nampak AR3 dia. Maknanya, dia dalam satu tapak yang sama. Tiada kes yang pelajar dapat keputusan, buang dalam parit. Tiada. Dia akan kedapatan juga. Okay. Motivasi pelajar. Macam mana kita nak motivasikan dengan guna tapak ini, macam bagaimana kita nak motivasikan pelajar? Sebab dalam tapak ini ada OTR. Bila dia dapat AR1, contoh, dia capai AR1 capai OTR1, maknanya dia capai, dia akan warna hijau. Next, dia akan ada OTR2. So, kita beritahu, okay, you punya OTR2 ini. You perlu capai. Maknanya pelajar tahu. Next exam, dia perlu capai mana. Dia sudah set mandat dia. Okay, aku kena lepaskan ini. Aku kena lepas. Maknanya, aku mesti capai. Dia kata begitu. Dia kata dalam diri dia, dia kata dia kepada kawan-kawan dia, aku akan capai. Maknanya, itu adalah salah satu sumber motivasi kepada pelajar tersebut. Okay. Dialog prestasi boleh buat. Ramai pengetua-pengetua gunakan ini untuk dialog prestasi. Ramai. Ramai. Rakan-rakan pengetua buatkan, dia tunjuk pada pelajar. Dan ETR kena tepat. ETR kena tepat. Okay. Baik. Okay. Macam mau habis sudah ni? Ada. Mungkin saya ada 15 minit lagi untuk saya terangkan, baru saya buka untuk soal jawab.
InsyaAllah. Bahan-bahan ni semua saya dah apungkan dan sudah diapungkan oleh founder dalam grup dan selain diapungkan bahan ini, tapak juga sudah diapungkan tapi tapak itu adalah untuk 100 pelajar. So bolehlah gunakan untuk satu kelas. Kalau berminat untuk yang 500 pelajar boleh hubungi saya. Saya semua ada tapak. Tidak ada masalah. Okey. Baik. Kelebihan headcount inovasi. Ini sebagai rumusan lah. Pertama kita lihat fokus. Fokus memudahkan guru merancang intervensi. Ingat, bukan lagi program-program besar. Program besar tu program yang kita rancang awal. Tapi intervensi ini, program intervensi yang kita lakukan berdasarkan dapatan data kita. Dapatan berdasarkan kepada data yang kita perolehi daripada pentaksiran yang kita. Itu maknanya memudahkan guru merancang intervensi mengikut kumpulan ataupun pelajar-pelajar yang cikgu dapat daripada analisa headcount yang sudah ditunjukkan. Maknanya dipermudahkan untuk cikgu. Guru boleh menggunakan pendekatan terbeza dalam kaedah prediksi. Maknanya yang berpotensi baik, cikgu buat macam mana. Yang berpotensi lemah, cikgu buat macam mana. Mungkin cikgu menggunakan lembaran kerja yang sama, tapi cara pendekatan kita dengan pelajar itu berbeza. Kedua, keseimbangan. Kita boleh melihat siapa pelajar yang berada pada intervensi pengukuhan atau pengayaan dengan lebih tepat. Kumpulan sasaran untuk intervensi pengukuhan dan pengayaan itu lebih tepat kepada siapa yang perlukan. Bukan hanya berdasarkan kepada pemerhatian biasa. Maknanya dia ada data-data khusus yang kita jadikan sebagai panduan. Supaya cikgu, kesamarataan pendidikan berlaku kepada semua tahap potensi pelajar. Kita tidak mahu hanya kelompok-kelompok pelajar tertentu sahaja yang mendapat manfaat. So kita buat untuk semua pelajar kita. Yang ketiga, mudah difahami, pentadbir, pelajar, guru, malah pelajar. Mudah faham sebab kita dah bagi petunjuk-petunjuk dalam headcount kita. Kita dah bagi mudahkan untuk membuat perbandingan-perbandingan hanya dengan melihat kepada warna-warna tertentu. Headcount inovasi ini, kepentingan warna memainkan peranan penting. Itu kepentingan warna. Maknanya kita ni manusia. Biasanya kita lebih suka kepada yang berwarna. Contoh Gunung Kinabalu yang ada depan itulah yang saya pakai guna sebagai gambar latar tu kan. Kalau dalam gambar macam dah cantik, cuba tengok betul-betul. Yang ini saya ambil daripada Kundasang. Dia akan jadi cantik. Real life kan. Okey, keyakinan. Memberi keyakinan kepada untuk melaksanakan intervensi berfokus. Maknanya guru tidak boring tau. Sebab saya tahu pelajar yang sefokus ini bila next pentaksiran dia akan berkurang. Dan kita depan mata kita nampak keberkesanan intervensi kita. Sebab kita fokus. Kelompok ini daripada 12 orang tinggal 8 orang, daripada 8 orang tinggal 4 orang. Maknanya kita nampak itu memberikan kita kepuasan, memberikan kita keyakinan. So semuanya ada di dalam headcount ini. Sebab kita mudahkan cikgu. So kita pemudahkan rakan-rakan kita. Apa kejayaan yang kita sudah dapat? Saya nak bawa kejayaan mungkin dalam masa 10 minit. Apa kejayaan yang kita sudah lalui menggunakan headcount ini. Pertama, tengok pencapaian PPD Kudat. Pencapaian SPM PPD Kudat daripada 2014 hingga 2019. Saya bawa itu sebagai buktilah bila kita gunakan headcount di sekolah-sekolah kita. Saya tidak sempat masukkan video pengetua-pengetua. Ada tu, tapi saya tidak sempat masukkan di sini. Okey, kalau 2014 kita bermula dengan 5.86. Grade purata yang agak sedikit
mengecewakan lah. 2015 kita naik 5.64. 2016 kita naik lagi 5.43. 2017 naik lagi kepada 5.25. Maknanya 3 tahun berturut itu kenaikan kita hampir sama. Dirancang, didesainkan. Bukannya luck, bukannya andang-andang begitu. Orang Sabah cakap. Memang naik. Tidak. Dalam masa 3 tahun kita rancang peningkatan itu. Tidak guna juga kita naik terus atas, tiba-tiba kita jatuh. Itu pun tidak guna. Kita rancang sedikit demi sedikit. 2018 memang kita dah tahu kita akan jatuh. Tapi kita kawal kejatuhan itu. Hanya 0.03. Tidak capai pun, tidak sampai pun 0.1. 0.05 pun tidak sampai. So kita kawal. Kita dah tahu boleh berlaku kejatuhan tapi kita kawal. Dan 2019 kita, orang Sabah kata kita apil balik. Apil balik kita dapat 5.01. Bila kita dapat 5.01, inilah titik kejayaan yang paling besar untuk kami buat. Masa itu kami buat di Kudat. Di mana PPD Kudat pada masa itu diterajui oleh Tuan Syarif Azad Syarif Attala. Dan 5.01 ini menempatkan kami pada ranking yang kedua di negeri Sabah. Itu kejayaan paling besar. So, guna apa? Apa yang kita gunakan? Headcount. Tanyalah pengetua-pengetua di Kudat, tanyalah guru-guru di Kudat, apa yang kita gunakan? Headcount. Dan bagaimana kita aplikasikan headcount itu kepada rakan-rakan kita. Orang tahu. Bukti yang kedua. Saya nak bawa tuan-tuan melihat bukti semasa ni pencapaian SPM 2021. PPD. Ni pencapaian SPM 2021 salah sebuah sekolah di Ceras, Selangor. Kita buat GM pada bulan 11 tahun lepas. Exam bulan 3 kan? Hujung bulan 2 tahun lepas. So, kita buat GM sahaja ni. Kita perkenalkan headcount itu kepada guru-guru. Alhamdulillah. Sekolah ini daripada 6.5, hanya 55.13% yang layak dapat sijil dengan grade purata sekolah 6.5 pada SPM 2022. Pada SPM 2020, pada SPM 2021 dia meningkat melebihi 1 mata. Kalau kita tengok tu, dia dapat 5.56. Hampir 1 mata lah. 0.94. Hampir kan atau lebih? Lebih 1 mata. Kalau kita tengok lebih 1. Hampirlah 0.094. Dengan peratus yang layak dapat sijil ialah 70.27. Kegembiraan berlaku di sana. Kita bagi tahu apa kegunaan dia. Dan dia guna headcount itu sepenuhnya. Dan berlaku kecemerlangan. Alright. Bukti yang ketiga. Ini adalah untuk sekolah-sekolah di PPD Pepat. Kita ada 2 sekolah. Contoh macam Sekolah Menengah Agama Tun Datuk Mustafa. Sekolah ini tidak pernah dapat mencapai melebihi 4.00. 2018 4.21, 2019 4.52, 2020 4.05, 2021 3.33. Bila kita perkenalkan headcount di sana. Kita dapat 3.33. Satu pencapaian yang cukup besar. SMK Majakir juga tidak pernah melepasi 5.00. 2018 5.30. 2019 5.35, 2020 5.05, tapi 2021 dia dapat 4.73. Ni kegunaan. Dari mana kita dapat? Bila kita dapat bahawa contoh macam Tun Datuk Mustafa, SMKA Tun Datuk Mustafa tu ialah bila peningkatan grade cemerlangnya itu bertambah daripada 26.75% kepada 42.31%.
So kita nampak potensi pelajar-pelajar itu daripada sistem headcount kita. So kita dah ramalkan awal. Okey, kalau kita push pelajar-pelajar ini yang berada di B, B+, C+, pada masa trial atau pada masa PPT, kita push kepada A, kita nampak hasil. Begitu juga SMK Majakia. Biasa mereka dapat grade cemerlang ini hanya dalam lingkungan 17 ke 20%. Di tahun lepas dia meningkat kepada 24%, maka grade purata sekolah meningkat melebihi 5.00, 4.73. Ini pencapaian besar. Ini adalah pembuktian nyata apabila sekolah-sekolah menggunakan headcount. Begitu juga bila kalau bukan kelas peperiksaan, kita kena awal-awal ada sasaran ke mana kita nak bawa pelajar itu. Dan kita tengok individu pelajar itu capai ke tidak. Okay. Alright. Baik, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya buka sebab saya tahu akan banyak soalan-soalan, banyak perkongsian-perkongsian yang boleh kita buat selepas ini. So, kalau nak hubungi saya ada nyatakan nombor telefon saya di slide itu dan email saya ada pada slide itu juga. Okey. Dan saya ada satu channel Telegram. Headcount Inovasi bersama Anwar Awang Ismail. So, kita ada dalam lebih kurang 700 ahli di dalam ini. Bolehlah ikut bersama sebab di sini kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan masukkan di sini dan insya-Allah saya akan cuba menjawab kemusykilan tersebut. Baik, sebelum saya tutup, saya buka untuk soalan daripada rakan-rakan. Silakan. Tuan moderator, kalau ada soalan di bahagian chat boleh tolong bacakan. InsyaAllah saya akan cuba menjawab semampu yang saya boleh. Silakan. Hello. Okay, Hello, Tuan. ya. Silakan. Terima kasih Tuan. Okey. Sementara menunggu soalan daripada ahli yang lain, di chat ada 2 soalan. Yang pertama, Tuan, ada tak tapak headcount untuk SK dalam DLP? Tapak headcount. Okey, yang kedua. Lagi, Jun? Yang kedua Tuan, nak tanya, adakah markah ITR dalam headcount murid mesti lulus? Sebab ada tanggapan bahawa ITR mesti lulus. Okey Tuan, itu yang 2 soalan lah daripada chat. Soalan berat tu yang kedua. Okey, saya bagi jawab soalan yang pertama dulu. Untuk sekolah rendah, okey, dalam Google Drive yang disediakan oleh penganjur, saya belum bagi lagi untuk sekolah rendah. InsyaAllah selepas ini saya akan berikan kepada founder kita untuk dia masukkan di dalam kita punya Google Drive. Okey, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan penetapan ITR. Okey, penetapan ITR ni ada setengah-setengahnya kata mesti lulus, kan? Tengok pada sekolah kita juga. Tengok pada sekolah kita. Kita bukan mendoakan pelajar kita gagal. Tapi kalau memang realitinya dia berada pada satu tahap, tapi kita nak cuba juga. Sebab dia ada proses 2. Yang saya sudah dapati bila sekolah ada guru yang meletak pelajar ini pada ETR, expected pada mulanya tidak melepasi garis lulus itu. Contoh dia bagi garis 30. Jadi dia kejar untuk dapat 30. Pelajar ini bermula dengan 9 markah. Contoh 9 markah kita letak 30. Memang 30 ini masih di bawah aras. Tapi bila kita motivasikan pelajar untuk kejar 30 ini, pada pertengahan tahun dia dapat menghampiri 30. Contoh dia dapat 27. Walaupun belum melepasi ETR itu, tapi dia sudah diseimbangkan. Dia sudah seimbangkan ETR itu. Maka guru ini meletakkan dia naik terus kepada 45. Pelajar ini bersemangat. Dia tahu dia boleh capai. Dan akhirnya pelajar ini dalam SPM dia mendapat B. Sebab kita nak capai. Tapi
Kalau kita letak lulus semua, kita akan mendapat satu grade purata yang tidak sesuai. Kecualilah memang sekolah itu adalah sekolah kawalan. Ataupun memang kita nak supaya bahasa Melayu tidak ada pelajar gagal. Kita usahakan juga. Dan sejarah supaya mendapat layak dapat CJ. Okay, cikgu, yang itu terpulang. Saya pulangkan kepada pengurusan sekolah. Tak ada pengurusan sekolah nak letak semua lulus. Tapi realiti. Kalau kita berada pada satu realiti, maknanya kita boleh letak gagal. Di markah di bawah 40. Bukan gagal, markah di bawah letak, kita letak markah di bawah 40. Tapi kita tahu, sebab guru-guru yang berpengalaman, dia sudah ada satu baseline. Dia sudah ada baseline. Kalau dia letak 25, insyaAllah pelajar ini akan lulus SPM. Kalau kelas peperiksaan lah. Tapi kalau kelas bukan peperiksaan, cikgu, kita cuba usahakan untuk kita bawa sekurang-kurangnya menguasai pada tahap yang minimum. Okay? Alright. Ada soalan lagi, Cikgu Jun? Okey, Tuan, ada satu soalan daripada Cikgu Lip Ken Yung. Tuan mau tanya, kalau macam Form 6 ada peperiksaan semester 1, 2, 3, macam mana kami mau buat TOV? Sebab setiap semester itu tidak sama exam dia. Maka kami buat TOV setiap semester itu. Adakah itu cara yang betul atau hanya buat satu saja TOV? Thank you. Okey. Ya, saya baru buat untuk STPM, untuk STPM saya baru buat satu tapak. Kan? Saya tengah running dengan 3 sekolah sekarang ni sebagai rintis. Okey. Soal TOV. TOV kena buat setiap semester. Maksudnya untuk SEM 1 ada TOV. Sekarang ni SEM 1 baru masuk, dalam sebulan boleh buat TOV. Sebab headcount yang kita bina untuk tingkatan 6 ni adalah untuk setiap semester. Bukannya berterusan untuk 3 semester. Okay. Kalau Cikgu Lim berminat, boleh hubungi saya. Saya ada headcount 1, headcount yang biasanya untuk STP ni, dia ada 2 kali exam atau sekali exam dalam satu semester itu. And then kita boleh compare dengan STPM, result STPM sebenar untuk SEM 1 ke SEM 2, SEM 3. Dan tapak headcount ini hanya valid untuk satu-satu semester. Kalau semester 1, semester 1. Nanti semester 2 dia guna tapak kosong baru. Semester 3 pun dia begitu. Dia boleh tetapkan, okey, untuk semester ni dia dapat berapa. Dan akhirnya nanti saya ada satu tapak kira. Yang ini magic lah. Magic. Sebab saya orang matematik, saya suka mengira. Yang tapak saya kira ni, kita dah tetapkan mengikut pemberat setiap subjek itu. SEM 1 pemberat dia berapa, SEM 2 pemberat dia berapa, SEM 3 pemberat dia berapa, kerja khusus pemberat dia berapa. So, bila kita letak saja grade pelajar di sana, di setiap keputusan semester itu dan jangkaan-jangkaan ataupun dia pergi ulang ke, kita letak result ulangan dia, akhirnya dia akan dapat satu, di penghujungnya tu nanti dia akan bagi satu jangkaan. Dia akan dapat A ke, dapat B ke, dapat C ke. Okay? Tapi kalau boleh Cikgu Lim hubungi saya. InsyaAllah saya ada tapak itu. Yang ini saya tidak akan upload dalam Google Drive kita. Saya tidak akan upload di sana sebab ini agak personal sedikit. So, kalau nak boleh hubungi saya, InsyaAllah saya akan berikan. Yang itu saya akan terangkan sedikit dah juga macam mana kita nak pakai. Okay? Kalau sekolah berminat, boleh hubungi saya, insyaAllah. Kalau boleh datang bersemuka, kita akan bersemuka. Kalau tidak, kita buat GM sahaja pun boleh. InsyaAllah. Okay, ada lagi Cikgu Jun? Tambah banyak chat. Ya. Soalan di chat tidak ada. Mungkin ada soalan secara direct daripada tuan-tuan. Kalau ada, boleh tanya sekarang sebelum kita tutup. Okay, silakan. Kita ada masa 20 minit lagi lebih kurang. Ya. Kalau ada lah, kalau tiada kita boleh saya serah dengan Cikgu Jun. Okay, saya beri dalam masa 2 minit. Okey, silakan. Cikgu Ana, ya. Silakan Cikgu Ana. Saya nak tanya, katakanlah biasanya
awal tahun dia ada ujian setara kan, ujian setara. Biasanya ujian setara ni dia hanya melibatkan satu paper saja daripada 2 paper untuk ujian ataupun exam. So kalau satu paper pun dia masa untuk ujian tu pun hanya 1 jam sahaja. Okay, so adakah markah yang kami isi dalam tapak ni dia valid atau tidak? Contoh ni cikgu Ana. Ya, dari SM Okey, Ausens. dari mana? Ausen Okey, Ya. cikgu, biasa itu kita buat bulan mana? Kalau sesi persekolahan dululah, mungkin bulan Mac Ya. kan? Ya, Okey. March. Okey, makasih cikgu. Alright. Alright, thank you. Baik, yang ini tidak boleh isi dalam tapak tiada masalah, tapi dia tidak valid. Memang tidak. Sebab kita akan nampak keputusan tu bagus, tinggi. Tapi bila PPT dia akan jadi rendah balik. Itu bila kita buat exam awal tahun atau bulan Mac itu tanpa mengikut format yang betul. Jadi saya sarankan kita buat format yang betul. Format yang penuh. Jangan buat ujian sebab rugi. Sebab itu dalam SAPS kalau kita buat masukkan dalam ujian satu tu, dia nampak macam agak tinggi. Tapi bila ke pertengahan tahun dia akan jadi rendah. Jadi untuk kelas peperiksaan kalau boleh buatlah ujian penuh dengan format penuh. Itu saya sarankan begitu. Terima kasih Cikgu Ana. Ada lagi? Silakan. Silakan tuan-tuan kalau ada soalan lagi. Sebab kalau kita tidak buat ujian penuh, graf dia tidak berapa cantik. Dia tidak nampaklah apa intervensi yang akan kita buat selepas itu. Antara AR1 dengan AR2 kita tidak ada intervensi yang boleh nampak yang kita boleh buat. Okey, silakan kalau ada. Tuan, saya sendiri ada mau bertanya. Okey, silakan Cikgu. Yang Google Drive yang di-share ni, adakah tapak yang sudah disediakan tu tuan dengan formula dia semua sekali? Ya, semua ada di sana Cikgu Jun dan Okey. formulanya boleh nampak. Saya begini, saya boleh buatkan dalam database. Cantiklah, kan? Tapi user tidak akan nampak bagaimana saya bina. Okey. Dia tidak nampak bagaimana rumus itu. Saya ada letak semua rumus di sana. Saya tidak kunci pun, saya tidak bagi password pun. Cikgu boleh nampak. Dan kalau cikgu ada kemahiran, cikgu boleh buat. Cuma saya bagi tahu yang tapak-tapak itu memang saya sudah daftar di My IPO sebagai saya punya harta intelek atas nama saya. Okay, Itu sajalah. Tapi kalau mau pakai, no problem. Gunakan. Tiada masalah. Kalau sekolah kata, ini 100 sudah cukup. Kami ada 300 pelajar. Saya ada tapak untuk 350, 400, 450 dan yang paling ramai 500 pelajar. Semua boleh hubungi saya lah. Saya akan bagi. InsyaAllah. Okey, tuan. Okey, Cikgu Jun? Okey, tuan. Alright. Okey, kalau tiada lagi rasanya saya tutup lah Cikgu Jun. Ya, okey, tuan. Jadi, terima kasih banyak kepada founder CDL, kepada terutamanya kepada Datuk Dr. Amin Senin kerana sudi untuk menjemput saya untuk berkongsi dalam siri ini. InsyaAllah bagi sekolah-sekolah yang berminat untuk mendapatkan headcount ini, untuk mendalami headcount ini boleh hubungi saya. Saya sebab saya di PPD agak senang sedikit pergerakan kalau di PPD saya tidak ada tugasan-tugasan yang khusus, bukan masa-masa kesibukan dan dapat kebenaran daripada PPD, insyaAllah saya akan membantu sekolah tersebut. Contoh yang saya kata awal-awal tadilah, saya baru balik daripada PITAS ni, daripada SMK Bongkol. Jadi saya belum sempat balik sampai Papan ni, baru sampai KK. Saya dibuat game ni disampai KK, saya nak sampai balik Papan. Kalau saya balik Papan tak sempat. Jadi saya singgah di KK, saya buat Zoom ini di KK. Jadi terima kasih banyak atas keprihatinan rakan-rakan. Semua peserta yang ada hari ini bolehlah sampaikan kepada rakan-rakan lain. Kalau bermanfaat, maknanya itu semua kebaikan yang datang daripada Allah. Kalau tidak bermanfaat,
ketepikan sahaja, hanya untuk pengetahuan bersama. Bagi yang sekolah rendah, kalau berminat, boleh hubungi saya. InsyaAllah kita boleh bincang juga beberapa tapak headcount yang saya ada untuk sekolah rendah. Saya juga ada tapak headcount untuk menengah rendah. Saya juga ada tapak headcount untuk menengah atas. Dan yang terbaru yang saya kata tadi, tapak headcount untuk STPM. InsyaAllah, saya tidak ada masalah untuk berkongsi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Anwar atas perkongsian tadi. Baiklah cikgu-cikgu sekalian, sebelum kita tamatkan ada makluman sedikit, iaitu kita akan buat lagi perkongsian pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama untuk siri yang ke-6 ya, iaitu pengintegrasian STEM dan EDP dalam PBL daripada Cikgu Iwana. Okey, so jangan lepaskan peluang untuk sesi yang seterusnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah tadi kita punya perkongsian daripada Cikgu Anwar. Terima kasih banyak Cikgu Anwar, sangat-sangat bermanfaat dan banyak perkara yang ingin dipelajari daripada headcount yang kami terima nantilah. Okey, so sebelum kita tamatkan, saya mohon kepada semua cikgu onkan kamera, kita akan ambil gambar sebagai dokumentasi ya. Kita onkan kamera ya. Jangan lupa isi link kehadiran ya, ada sudah diupload oleh kita punya bahagian teknikal, link kehadiran di sana. Okey, on camera ya tuan-tuan. Okey, kejap untuk muka surat pertama. Okey, senyum, ready, 1, 2. Okey, kejap. Okey, untuk page 2. Okey, page 2, ready, 1, 2. Okay, page yang ketiga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Terima kasih kepada penceramah kita. Terima kasih kepada semualah yang hadir dan kita akan jumpa lagi pada insya-Allah pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye. Ya, terima kasih Cikgu John. Terima kasih Cikgu Anwar. Saya mau study tu sistem nanti. Boleh. Ya. Okey, nanti hubungi saya saja. Tidak ada masalah. Ya, Ya, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.